Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam, selamat cikgu. sejahtera cikgu. Okey, dah makan ke belum? Dah. Dah. Okey, baguslah dah makan. Okey, hari ni sebenarnya cikgu nak ulang kaji bab 1 sambungan daripada minggu lepas. Tapi cikgu Bada pesan kat cikgu suruh ulang kaji bab 4 lah. Jadinya yang bab 1 tu nanti akan disambung oleh cikgu Bada. So cikgu ulang kaji bab 4 sampai cikgu habis praktikal. Cikgu ada lagi 3 minggu untuk ajar awak semua kat sini. Okay. Jadi sekejap cikgu nak present slide dulu. Okay, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak awak baca doa dulu. Baca doa masing-masing . Okey, hari ini kita nak ulang kaji bab 4 iaitu bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Seterusnya, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak ceritalah dulu macam mana pengalaman cikgu bekerja. Cikgu pernahlah bekerja lepas habis SPM, lepas habis STPM dengan masa cuti SEM. Okey, masa cikgu habis SPM, cikgu kerja dekat yang first ni, kerja dekat Happy Kiddo. Dekat kedai ni dia ada jual barang-barangan bayi ataupun barangan budak lah yang umur 1 hingga 5 tahun macam tu. Jadi dekat kedai ni cikgu jadi ni lah layan-layan pelanggan, cikgu serve customer, cikgu jadi customer assistant lah dekat kedai ni. Masa tu 2015 kot cikgu kerja lepas habis SPM 6 bulan je. Lepas tu cikgu dapat masuk tingkatan 6. Okay, lepas cikgu masuk tingkatan 6 tu dalam setahun setengah je. Okay, lepas dah habis STPM, cikgu kerja dekat sini pula, dekat Royal Sporting House. Kat Royal Sporting House ni dia jual barang-barangan sukan lah. Tengok nampak kat belakang tu ada jual barang-barang sukan. Cikgu kerja kat sini lama juga, dalam 8 bulan. Lepas tu peranan cikgu sama je macam cikgu kerja dekat Happy Kiddo ni. Cikgu layan customer, kalau pelanggan tu nak barang tu, cikgu akan tunjuk, cikgu akan tolong. Yang ni waktu 2018 rasanya cikgu habis STPM. Lepas tu lepas cikgu habis STPM, cikgu dapat tawaran degree dekat UPSI. So lepas dah dapat masuk kat UPSI tu, kadang-kadang cuti SEM kita orang kena praktikal kan. Ada je waktu-waktu kita orang tak kena praktikal. Cikgu kerja dekat KFC. Yang ni cikgu kerja sekejap je. Sebulan ke 2 bulan macam tu. Setiap awak tahu KFC dia jual makanan apa semua tu lah. Tapi peranan cikgu sama je macam cikgu kerja sebelum-sebelum ni, layan customer apa semua tu. Ni tahun ni 2021, waktu awal-awal tahun, waktu PKP, cikgu bosan jadi cikgu kerja. Okay, awak rasa kan menurut cerita cikgu ni, awak rasa bahagian fungsian apa yang terlibat mengikut pengalaman cikgu kerja ni? Pemasaran cikgu. Pemasaran kurang tepat. Ada 11 bahagian fungsian. Seperti yang cikgu cakap tadi, tiga-tiga kedai yang syarikat yang cikgu kerja ni, cikgu punya tugas melayan pelanggan. Jualan cikgu. Bahagian fungsian khidmat pelanggan. Okay, jawapan dia bahagian khidmat pelanggan. Betul lah tu. Jadi peranan cikgu melayan melayan pelanggan, melayan customer, membantu pelanggan untuk apa yang dia nak, barang apa yang dia nak, cikgu akan bantu dia, cikgu akan assist dia. Okay.
Okey, seterusnya. Okey, hasil pembelajaran hari ini kita akan dapat menjelaskan bahagian-bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan dan dapat menerangkan tujuan dan tugas setiap bahagian fungsian. Okey, yang hasil pembelajaran yang pertama ni cikgu akan ambil alih dan yang menerangkan tugas dan tujuan dan tugas setiap bahagian fungsian ni seperti yang cikgu bagi tahu minggu lepas, awak semua yang akan terangkan. Okey, yang pertama 4.1, apakah maksud bahagian fungsian? Apa maksud bahagian fungsian? Aidil, tahu tak apa maksud bahagian fungsian? Siapa boleh bantu Aidil? Saya cikgu. Okey, Danisha? Bahagian fungsian merupakan sebahagian atau rantaian dalam sesebuah organisasi yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi secara khusus atau spesifik. Okey, betul. Jawapan dia ialah sebahagian atau rantaian dalam sesebuah organisasi yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi secara khusus atau spesifik. Jadi semua aktiviti perniagaan yang dijalankan ni mempunyai fungsian-fungsian tertentu untuk memastikan sesebuah perniagaan tu berjalan dengan lancar. Okey, fungsi-fungsi ini juga akan membantu mencapai tujuan dan objektif perniagaan. Dalam organisasi yang besar, pekerja diletakkan mengikut kepakaran yang berbeza. Macam yang kita belajar sebelum ni, perniagaan kecil dengan perniagaan besar. Perniagaan kecil tu tak semua fungsi yang bahagian fungsian yang terlibat. Tapi kalau organisasi tu atau perniagaan tu besar, jadi banyaklah bahagian fungsian yang terlibat. Okey, seterusnya struktur organisasi. Okey, maksud struktur organisasi ni keyword dia kat sini lah, susunan dan hubungan antara setiap bahagian fungsian. Okey, setiap bahagian fungsian ni kena ada hubungan lah. Sebab tu dia bentukkan jadi struktur organisasi. Okey, yang terdapat dalam sesebuah organisasi perniagaan untuk mencapai VMO, iaitu visi, misi, objektif perniagaan yang telah ditetapkan. Okey, tujuan struktur organisasi ni dibahagikan mengikut bahagian fungsian supaya setiap anggota dalam bahagian fungsian itu dia dapat mengetahui dengan jelas lah tentang tanggungjawab dia, kedudukan dia dan spesifikasi tugas. Dia tahu dia kena buat apa, dia tahu kedudukan dia, dia pangkat yang mana. Lepas tu dia tahulah tugasan apa yang dia kena buat. Okay, dalam setiap bahagian fungsian ni akan diketuai oleh seorang pengurus. Seperti yang awak tahu, kalau pengurus ni biasanya digelar sebagai apa? Kalau awak tengok dekat drama-drama Korea, drama-drama Melayu kan ada selalu dia panggil ada satu istilah tu. Tahu tak? apa? CEO. Betul, CEO. Okey, kemudian inilah carta organisasi. Okey, struktur organisasi yang dipamerkan dalam bentuk hierarki. Bentuk hierarki ni seperti awak nampak dia ada susunan lah. Yang ni jawatan paling tinggi sampailah jawatan yang paling rendah. Okey, carta organisasi ni menunjukkan fungsi jambatan atau unit utama yang terdapat dalam sesebuah organisasi. Okey, seterusnya aspek penting dalam carta organisasi ada 4. Pembahagian kerja, dia dapat tahulah apa dia punya kerja yang dia kena buat. Kemudian hubungan antara ketua dengan pekerja, kita dapat tahu hubungan ketua dengan pekerja, siapa ketua, siapa pekerja. Kalau kat sini, ni ketua, ni pekerja dia, sampailah bawah-bawah. Okay. Kemudian jenis tugas apa je yang mereka perlu buat dan juga hierarki pengurusan. Kita masuk 4.2 iaitu tujuan setiap bahagian fungsian. Okay. Tujuan bahagian fungsian ni adalah untuk memastikan semua aktiviti dapat dilakukan secara pantas dan juga efisien. Okay, tambahan pula setiap bahagian ni dapat membantu untuk mencapai yang cikgu bagi tahu tadi lah, VMO, visi, misi dan objektif yang diingini dalam sesebuah organisasi. Okay, apa tujuan setiap bahagian fungsian ni? Ada 4. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Yumni, cuba bagi Saya? satu. Bagi satu. Penumpuan pada bidang tugas yang diberikan sahaja.
Okey, betul. Lagi, cikgu nak Aizat. Boleh tak? Cikgu. Cuba bagi satu tujuan setiap bahagian fungsian tu. Dapat meningkatkan kemahiran kerana melakukan kerja yang sama dan dalam satu jabatan. Okey, betul. Lagi satu cikgu nak Hanan. Mudah melatih pekerja baharu kerana bidang perkhususan yang sama. Okey, betul. Okey, dia ada 4. Yang pertama tadi kawan awak dah beritahu dan yang terakhir sekali dapat mengurangkan kos dan masalah pengurusan kerana wujudnya sistem perkongsian sumber. Jadi awak kena ingatlah semua ni. Nanti kalau soalan struktur dia akan tanya, apakah tujuan bahagian fungsian? Inilah antara jawapan dia. Okey, seterusnya senaraikan semua bahagian fungsian. Yang ni senang je lah. Yang awak kena present nanti. Ada 11 bahagian fungsian iaitu bahagian fungsian pentadbiran, bahagian fungsian pengurusan sumber manusia, kewangan, teknologi maklumat dan komunikasi, penyelidikan dan pembangunan, bahagian fungsian belian, bahagian fungsian pengeluaran, pemasaran, pengagihan, jualan dan khidmat pelanggan. Okey, sekarang ni pembentangan kita dah bermula lah. Kita mulakan dengan kumpulan 1, Danisha, Fatin dengan Hanan. Bahagian fungsian pentadbiran dengan bahagian fungsian pengurusan sumber manusia. Siapa wakil kumpulan 1 yang akan present? Hanan cikgu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya nak bentang tentang bahagian fungsian pentadbiran dan bahagian fungsian pengurusan sumber manusia. Antara ahli kumpulan Fatina Nabihah, Danisha Auni, Siti Fauzuna Hanan. Fungsian pentadbiran. Ia merujuk pada pelaksanaan sesuatu tugas yang telah ditetapkan ke arah mencapai VMO perniagaan. Antara tujuan bahagian fungsian ini ialah menjalankan proses sokongan supaya semua aktiviti dalam perniagaan berjalan dengan lancar. Peranan pula dia ada 2. Yang pertama, mengurus, menyimpan dan menerima rekod. Yang kedua, menyediakan dokumen syarikat dan menguruskan program seperti mesyuarat. Okey, ni tajuk yang seterusnya. Bahagian fungsian pengurusan sumber manusia. Ia melibatkan aktiviti perancangan sumber manusia, temuduga, penilaian prestasi dan kebajikan pekerja dalam organisasi. Antara tujuan bahagian fungsian pengurusan sumber manusia ialah membantu perniagaan supaya berjalan lancar serta mempunyai staf yang berpengalaman. Seterusnya, satu je ke? Yang selain itu
Ia dapat memastikan organisasi mempunyai sumber manusia yang cukup mengikut kepakaran yang diperlukan. Seterusnya, ia juga dapat membangunkan sumber manusia bagi memastikan organisasi kekal budaya asing. Budaya asing ke budaya saing, Danisha? Sorry, cikgu silap. Okey. Lagi ada lagi tak? Yang akhir sekali, kebenaran dapat ditingkatkan seiring dengan pembangunan teknologi. Okey. Peranan bahagian fungsian pengurusan sumber manusia. Bahagian fungsian pengurusan sumber manusia memainkan peranan yang penting dalam membangunkan dan memacu pertumbuhan sesebuah perniagaan. Terdapat 4 peranan yang dimainkan oleh bahagian fungsian pengurusan sumber manusia. Antaranya, perancangan sumber manusia, latihan dan pembangunan, perkhidmatan pekerja dan kebajikan, dan perhubungan industri. Perancangan sumber manusia. Peranannya proses mengambil pekerja atau staf, membentuk polisi berkaitan dengan pembangunan kerjaya pekerja, membentuk sistem pertukaran, kenaikan pangkat, membentuk sistem tindakan yang berkaitan dengan disiplin. Seterusnya, latihan dan pembangunan. Peranannya pelaksanaan program induksi dan program latihan kemahiran untuk pekerja baharu dan pekerja sedia ada. Pembangunan pekerja melibatkan proses meningkatkan keupayaan pekerja untuk menerima tanggungjawab dan tugas baharu. Iaitu perkhidmatan pekerja dan kebajikan. Peranannya menyediakan kemudahan untuk pekerja semasa bertugas dalam organisasi seperti kemudahan pengangkutan, kemudahan rekreasi, kemudahan kaunseling dan kemudahan kantin. Akhir sekali, perhubungan industri. Peranannya, pekerja melalui kesatuan sekerja menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kemudahan yang disediakan oleh pihak majikan. Selain itu, ia membantu menyelesaikan sebarang pertikaian semasa proses perundingan sedang dijalankan. Dah habis. Okey, tahniah kumpulan 1. Itu Danisha, Fatin dengan Hanan. Okey, kumpulan lain ada soalan tak dekat kumpulan 1? Kalau tak ada, cikgu tanya. Okey, rasa macam tak ada. Okey, cikgu nak Jashwini, cuba awak rumuskan bahagian fungsian pentadbiran. Apa yang awak faham melalui pembentangan yang dibuat kumpulan 1? Bahagian fungsian pentadbiran. Boleh tak Jashwini? Awak bagi je tahu tujuan ke, peranan ke, apa yang awak faham. Start, cikgu. Okey. Melaksanakan sesuatu tugas yang telah ditetapkan untuk mencapai VNO organisasi. Okey, betul. VMO tu apa? Visi, misi, objektif. objektif. Okey, betul. Terima kasih Jashbini. Okey, seterusnya cikgu nak Alif, cuba awak bagi rumusan bahagian fungsian sumber manusia yang diterangkan oleh kumpulan 1 tadi. Apa yang awak faham? Bagi dalam satu ayat je.
Pengurusan sumber manusia ni melibatkan aktiviti perancangan sumber manusia, perekrutan dan pemilihan, penilaian prestasi dan kebajikan pekerja dalam organisasi. Okey, betul. Terima kasih Alif. Okey, kumpulan 1 dah selesai. Kita teruskan dengan kumpulan yang kedua. Anis, Yumni dengan Khairina. Wakil kumpulan 2 okey tak? Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kami daripada kumpulan 2 iaitu Aisina, Yumni dan Khairina akan membentangkan tajuk bahagian fungsian keuangan dan bahagian fungsian teknologi maklumat serta komunikasi. Dengar tak cikgu? Ya, cikgu dengar. Teruskan. Maksud bahagian fungsian keuangan adalah merujuk kepada aktiviti untuk merancang, menyusun dan mengawal segala aspek pembiayaan dan perbelanjaan dalam perniagaan. Contoh pekerjaannya ialah akaunten, pegawai kredit dan pegawai keuangan. Tujuan bahagian pengurusan keuangan pula ialah memastikan sumber keuangan yang terhad diagihkan dan dibelanjakan dalam aktiviti perniagaan yang boleh menjanakan keuntungan dan meningkatkan produktiviti. Yang kedua pula ialah memastikan hasil keuangan yang diperoleh bukan hanya dapat menampung segala perbelanjaan dan dalam perniagaan. Dan akhir sekali ialah memastikan sumber keuangan syarikat sentiasa berada dalam keadaan yang mencukupi untuk menjalankan operasi perniagaan. Peranan pengurusan keuangan pula membuat perancangan keuangan iaitu menentukan objektif keuangan yang hendak dicapai oleh organisasi. Mengagihkan sumber keuangan mengikut peruntukan yang ditetapkan iaitu menagihkan pengagihan perlu dibuat mengikut masa dan jenis perbelanjaan yang ditetapkan oleh organisasi. Dan akhir sekali ialah mengawal keuangan setiap bahagian. Mengawal mengelakkan berlakunya penipuan dan penyelewengan. Seterusnya ialah bahagian fungsian teknologi maklumat dan komunikasi iaitu lebih dikenali sebagai ICT. Maksud teknologi maklumat ialah teknologi pengkomputeran dan telekomunikasi yang digunakan dalam pelbagai bidang. Maksud teknologi maklumat dan komunikasi ICT ialah penggunaan teknologi komputer seperti teknologi presien untuk mengubah, memindahkan, memproses, menyimpan dan melindungi semua maklumat yang diperlukan dalam sesebuah organisasi perniagaan secara selamat, mudah, cepat dan tepat. Teknologi maklumat ini digunakan dalam perindustrian, penyiaran, perubatan, pendidikan, penerbitan, pertanian dan perniagaan. Seterusnya ialah tujuan bahagian fungsian ICT. Yang pertama ialah operasi organisasi lebih efektif dan efisien melalui penggunaan sistem teknologi pengkomputeran dan presien.
Yang kedua, memudahkan komunikasi dalaman dan luaran. Ia dapat memudahkan staf berkomunikasi dan untuk menjalankan aktiviti perniagaan seperti jual beli, mendapat sumber bekalan, mempromosi barang dan perkhidmatan. Yang terakhir sekali ialah mempercepatkan urus niaga. Ia membantu mempercepatkan aktiviti urus niaga antara peniaga dengan pembeli. Antara peranan bahagian fungsian ICT ialah Yang pertama ialah bertanggungjawab terhadap keselamatan sistem. Yang kedua ialah memastikan hanya pengguna dibenarkan boleh akses. Dan yang ketiga ialah bantu pengguna yang hadapi masalah komputer. Yang keempat ialah ada sistem simpanan penuh untuk simpan semula data waktu kecemasan, cadangkan sistem atau perisian terkini, dan yang terakhir sekali ialah bantu pekerja menggunakan perisian baharu. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah kumpulan 2. Yumi, Anis dengan Kairina. Okey, yang lain ada soalan untuk kumpulan 2? Tak ada. Kalau tak ada, cikgu nak tanya Aidil. Okey, Aidil boleh tak rumuskan bahagian fungsian kewangan? Apa yang awak faham melalui pembentangan yang dibuat kumpulan 2? Boleh tak Aidil? Bagi dalam satu ayat je, macam kawan-kawan awak buat tadi. Siapa boleh tolong Aidil? Yang Muna ada tak? Yang Muna ada? Okey, Yang Muna boleh tak rumuskan apa yang awak dapat melalui pembentangan tadi dalam bahagian kewangan, bahagian fungsian kewangan? Aktiviti untuk merancang, menyusun, mengarah dan mengawal segala aspek pembiayaan dan pembelajaran dalam perniagaan. Okey, pembiayaan dan perbelanjaan dalam organisasi. Okey, terima kasih. Seterusnya bahagian fungsian teknologi dan maklumat iaitu dikenali sebagai ICT. Cuba Danisha rumuskan apa yang awak dapat melalui pembentangan tadi. Danisha ada tak? Siapa boleh tolong Danisha? Fatin ke? Saya ke cikgu? Ya. Cuba awak rumuskan apa yang dapat tu. Bahagian fungsian ICT. Teknologi pengkomputeran dan telekomunikasi. Cakap ni tak banyak. Okey, betul lah tu. Berkaitan dengan komputer. Okey, dalam sesebuah organisasi. Okey, terima kasih. Okey, hari ni 2 kumpulan sajalah yang bentang sebab cikgu rasa tak sempat kalau nak semua. Yang pertama, kita dah belajar bahagian fungsian apa yang kumpulan 1 terangkan tadi. Apa yang pertama yang kita dah belajar tadi? Bahagian fungsian apa? Bahagian fungsian apa? Pentadbiran. Okey, pentadbiran lagi. Bahagian sumber manusia. Sumber manusia. Okey, lepas tu kumpulan 2 terangkan bahagian apa? Kewangan dan teknologi. Okey, kewangan dan teknologi. Nanti kumpulan lain cikgu akan bagi tahulah bentang bila, sama ada esok ataupun lusa. Sebab esok cikgu nak tunjuk soalan format SPM. Cikgu nak tunjuk bahagian struktur dan juga AC. Okey, seterusnya kita akan main sedikit kuis. Sementara kelas kita habis, sebelum kelas kita habis kita nak main hangman. Okay, nampak tak yang cikgu present? Nampak. Okey, kat sini dia bagi tahu
peranan ataupun tujuan sesuatu bahagian fungsian tu. Kat sini dia bagi tahu membantu perniagaan memilih pekerja yang bersesuaian dan berpengalaman melalui pemilihan temuduga. Awak rasa bahagian fungsian apa Sumber yang manusia. Okey, betul. Sumber manusia. Allah, nak terkesat satu. Okey, seterusnya. Menjalankan urusan dalam organisasi. Menjalankan urusan dalaman organisasi seperti mengurus, menyimpan dan menerima rekod. Apa? Sumber manusia cikgu. Sumber manusia tadi dah. Ni, urusan organisasi mengurus, menyimpan dan menerima rekod. Cuba pilih huruf apa yang awak nak kat sini. Mana tahu ada clue. Pentadbiran cikgu. Okey, betul. Jawapan dia pentadbiran. Okey, seterusnya. Menyediakan perancangan peruntukan dan kawalan kewangan. Bahagian fungsian apa yang terlibat kat sini? Kewangan. Okey, betul. Bahagian fungsian kewangan. Okey, yang terakhir sekali, menentukan kuantiti dan spesifikasi bahan mentah yang akan dibeli adalah tepat. Yang ni belum lagi belajar. Apa? Menentukan kuantiti dan spesifikasi bahan mentah yang akan dibeli adalah tepat. Teknologi ke cikgu? Teknologi. Bukan teknologi. Kurang tepat. Pembelian je. Okey, jawapan dia pembelian. Okey. Seterusnya, soalan last lah. 5 soalan lah kita buat hari ni. Mengawal setiap proses pengeluaran agar dapat mengurangkan kos. Pengeluaran. Okey, betul. Jawapan dia pengeluaran. Yang ICT punya tak ada kat sini. Mana huruf U? Okey, betul. Tahniah semua. Okey, cikgu ucapkan tahniah dekat kumpulan 1 dan 2. Slide awak cantik dan awak dah berusaha sedaya upaya lah tu buat yang terbaik. Nanti kumpulan lain cikgu akan bagi tahulah bila akan present. Malam ni cikgu bagi tahu. Nanti cikgu akan bagi latihan juga. Dan jangan lupalah ulang kaji bahagian fungsian yang seterusnya. Okey? Terima kasih semua. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Bye-bye. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Bye.